Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3, kami akan membentangkan mengenai pemilihan bakat dan pembangunan bakat seseorang. Jadinya di sini kami ingin menerangkan sedikit mengenai pengenalan. Syarikat kami ni telah bekerja keras untuk membangunkan kerjaya artis yang baru nak terkenal, baru nak popular. Okey. Ini termasuk mencari peluang untuk penampilan langsung peranan filem atau drama, berkolaborasi dengan artis-artis yang lain dan mengatur jadual yang baik untuk artis agar dapat mengembangkan bakat mereka dan terus berkembang dengan industri hiburan. Alright, seterusnya kami memilih untuk membuka syarikat ini kerana ingin menjaga integriti dan menjaga kepentingan artis. Selain itu, kami juga memfokuskan pada pengembangan bakat dan kepuasan artis untuk membina hubungan yang baik dan jangka panjang dengan mereka. Tujuan kami menubuhkan syarikat ini adalah kerana ingin membantu artis yang baru terkenal untuk lebih dikenali. Mungkin ada seseorang itu dikenali dengan sekeliling mereka sendiri saja, circle yang sangat kecil. Jadi kami bawakan mereka yang baru terkenal ini kepada peringkat yang lebih tinggi supaya mereka dapat mengembangkan idea-idea mereka dengan yang lebih pakar. Jadi hasil kerja mereka akan jadi lebih menarik dan lebih orang kata lebih kemas dari segi segala peranan dalam filem. Okey, seterusnya kita pergi ke latar belakang syarikat. Okey, syarikat kami merupakan syarikat entertainment yang mempunyai rangkaian yang luas dalam industri hiburan. Termasuklah hubungan rapat dengan pengarah filem. Rangkaian ini membolehkan mereka memperkenalkan artis-artis yang baru ini kepada syarikat-syarikat yang berkaitan dalam membantu memajukan kerjaya mereka yang seperti saya katakan tadi. Oleh itu, syarikat kami akan berusaha sebaik yang mungkin untuk membantu pelanggan kerana syarikat kami mempunyai kepakaran dalam pemasaran dan promosi artis-artis. Oleh itu, kami boleh membantu artis-artis baru ini memperoleh liputan media yang lebih luas, penampilan di acara-acara popular atau pengiklanan yang efektif untuk meningkatkan populariti mereka, serta kami akan memberikan peluang untuk mengikuti kesesuaian personaliti mereka. Baiklah, kemudian saya akan menerangkan sedikit mengenai carta organisasi di dalam entertainment. Okey. Pengarah urusan dia merupakan Muhammad Izzul Aiman bin Ishaq. Pengurus artis merupakan Muhammad Akil bin Anwar. Pengurus pemasaran dan promosi Muhammad Zul Hakim bin Zakaria. Pengurus kontrak Nurul Nazihah binti Azhan. Pasukan admin dan kewangan Nur Farihan binti Ishaq. Jadinya di sini, carta organisasi ini merupakan satu tiang di dalam entertainment ini. Jika ada salah seorang daripadanya tumbang, maka syarikat ini akan menjadi tunggang langgang. Jadi, kepentingan di dalam sesuatu pengurus-pengurus tersebut sangat penting dalam menguruskan entertainment ini. Pengarah urusan. Maksudnya di sini, jika kita tiada pengarah, kita tidak dapat melangsungkan segala-gala cabang di bawah. Tidak dapat menjalankan kerja-kerja seperti biasa. Jadi, pengarah ini akan membantu kami yang di bahagian bawah ini untuk meningkatkan segala-segala skill yang kami ada untuk membantu pelakon tersebut. Jadinya, pengurus artis mempunyai bidang kerja yang tersendiri, pengurus pemasaran juga mempunyai kerja yang tersendiri, pengurus kontrak juga mempunyai kerja yang tersendiri. Masing-masing mempunyai peranan masing-masing. Jadi di sini, jika seseorang itu tumbang, akan menyebabkan keseluruhannya jadi tunggang langgang. Jadinya kami sangat mementingkan kerja yang berkumpulan untuk menghasilkan
kepuasan untuk membantu pelakon tersebut. Kawan-kawan, nama saya Muhammad Izul bin Ishak, nombor metik 28943. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang profil dan portfolio talent. Okey, nama yang diberi Nik Muhammad Ashraf bin Nik Azhad, umur 23 tahun, lelaki, tarikh jadi dia 21 Disember 2000. Tempat lahir ialah di Kuantan, Pahang dan masih bujang, berstatus agama Islam. Tentang dia, semasa dia kecil, bermula dengan buat video-video kecil sebagai hobi. Setiap satu video yang dia buat mempunyai mesej berbeza dan bercita-cita suatu hari nanti akan membuka production sendiri. Experience dia 2019, short film tentang unknown, piloting drone, terlibat dalam sukan e-sport yang mana activity week time college. Pada tahun 2019, short film untuk Pasti Al-Hikmah, short film untuk Makmur Gol di 5 Seorang Janda, montaj video untuk Makmur Gol, montaj video untuk DK Barat Kumpulan Suara Emas, video sinematik gunakan drone, video rakaman audition video untuk generasi Z TV3, montaj video perkahwinan. Manakala untuk 2020, short film Takkan Hadir, MTAS Production untuk praktikal 6 bulan, jadi After Effects tutor untuk MTAS Flix, ditugaskan menjadi audio man, jadi assistant production manager, buat 54 video After Effects tutorial untuk MTAS Flix. Testimonial untuk salah seorang pelajar MTAS Flix, video promo video After Effects untuk MTAS Flix, dapat pengalaman shooting video short film bersama Caprice, dapat pengalaman shooting komersial kolaborasi dengan Ariel Zafriel. Proses pemilihan bakat ini adalah beliau bermula daripada seorang editor video di MTAS Production, yang mana MTAS Production ni adalah sebuah syarikat yang menghasilkan content creator dan juga mempunyai YouTube tersendiri. Jadi bila kita lihat MTAS ini adalah suatu syarikat yang mempunyai pengaruh yang besar. Jadi itu adalah suatu kelebihan untuk beliau untuk menyalahkan bakat beliau. Tetapi sebelum itu beliau hanyalah seorang editor video. Tetapi pada masa yang sama beliau juga menghasilkan konten yang menarik, seperti membuat aksi stuntman dan juga aksi-aksi seperti berlawan. So selepas itu tidak hanya untuk melakukan scene yang bergaduh, tetapi beliau juga pandai untuk membuat lawak jenaka, dan juga seperti yang kita lihat pada YouTube, beliau juga yang membuat mukbang dan juga makan-makan seperti orang cakap ASMR. So dia juga berbakat dalam bidang tersebut. So bagi kami untuk pemilihan bakat ini, kami memulakan terlebih dahulu untuk beliau mengasah bakat beliau dalam babak-babak aksi dan juga stuntman, untuk beliau memulakan kerjanya dalam industri di dalam industri ini. Dan selepas pada itu barulah kami memulakan bakat beliau yang lain, seperti mengasah bakat dalam membuat lawak jenaka dan juga video yang membuatkan orang hiburan, seperti video makan angin dan juga review makanan. Penyelidikan pasaran ini kita terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah potensi dan yang kedua adalah keboleh pasaran. Yang mana potensi ini seperti yang kita lihat adalah beliau berpotensi dan berkebolehan di dalam melakukan babak-babak aksi yang lebih kepada stuntman. Jadi apabila sesebuah filem itu ataupun sesebuah drama itu memerlukan seorang pelakon yang boleh melakukan aksi ataupun stuntman tersebut,
itu adalah suatu kelebihan bagi dia dan juga potensi untuk dia lebih menyelah di dalam industri ini dan juga menonjolkan bakat beliau bukan hanya dalam aksi-aksi tetapi mungkin dalam bakat-bakat beliau yang lain seperti melakukan lawak ataupun melakukan lawak sedikit di dalam babak-babak aksi tersebut. So keboleh pasaran yang kedua ialah keboleh pasaran beliau di dalam industri ini. Kami telah mengkaji yang mana pada masa kini terdapatnya banyak teknologi yang canggih dan juga banyak peluang pekerjaan yang telah dibuka seperti bidang industri dunia gaming, yang mana seperti kita lihat sekarang ini industri gaming telah berkembang dengan pesat. Jadi banyak peluang pekerjaan yang telah dibuka seperti menjadi brand ambassador untuk sesebuah kumpulan tersebut. Saya bagikan contoh yang mana seperti pasukan yang terbesar dalam Malaysia ini seperti Homeboys. Kami boleh merekomenkan beliau, merekomenkan syarikat untuk mengambil beliau. Tetapi sebelum itu keboleh pasaran beliau, kami mengutamakan beliau untuk mencari pengikut sebanyak yang mungkin, dan apabila adanya pengikut ini maka untuk menjadikan beliau sebagai brand ambassador sebuah pasukan itu menjadi mudah. Jadi keboleh pasaran beliau adalah mengutamakan mencari pengikut terlebih dahulu dan kemudiannya barulah kami akan memasukkan beliau dalam industri-industri lain. Hai, untuk justifikasi pemilihan Nick Ashraf sebagai talent, saya menggunakan kaedah SWOT. Yang pertama ialah strength, iaitu kekuatan. Untuk Nick mempunyai pengalaman luas dalam pelbagai peranan dalam industri filem, seperti pengarah filem, tutor After Effects, audioman dan assistant production manager. Pengalaman ini memberi kelebihan dalam memahami proses penghasilan filem secara keseluruhan. Untuk kedua, weakness, iaitu kelemahan. Untuk kelemahan ni adalah beliau kurang populariti walaupun dia telah menerbitkan beberapa filem pendek. Popularitinya mungkin tidak begitu meluas dalam industri filem. Ini boleh menjadi kelemahan untuk mempromosikan dan mendapatkan sokongan untuk projek filem yang lebih besar. Untuk yang ketiga ialah opportunities, iaitu peluang. Nick berpeluang tinggi untuk meningkatkan kejayaan filem pendeknya, iaitu berjudul filem pendek Unknown, Aku Guru Pasti dan Takkan Sign. Boleh menjadi platform untuk meningkatkan populariti dan menarik perhatian lebih banyak pihak dalam industri perfilman. Dan yang terakhir ialah threat, iaitu ancaman. Nick mempunyai persaingan sengit kerana industri filem adalah bidang yang sangat kompetitif dengan ramai pengarah yang terkenal dan berbakat. Dia perlu bersaing dengan tenaga pakai yang lebih mempunyai kuasa yang besar. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di bahagian cadangan kontrak. Okey, di dalam bahagian kontrak ini kita terdapat pihak pertama iaitu enter management dan juga pihak kedua iaitu pelakon yang kami akan naikkan. Jadi di sini akan adalah perjanjian antara dua pihak iaitu pihak enter management dan juga pihak pelakon yang kami ingin naikkan. Alright, di sini terdapat jugalah beberapa honorium dan bayaran, masa dan jadual aktiviti, penglibatan cerita pendek dalam perfilman. Juga terdapat kewajipan pihak kedua, tempoh kontrak, penamaan kontrak dan tanda tangan antara pihak pertama dan juga pihak kedua. Kenapa kita mementingkan kontrak ini? Kerana kita tidak dapat jangka apa yang akan berlaku di masa hadapan. Andai kata kita dah membantu pelakon tersebut naik, akan tetapi dilanggar kontrak yang kita adakan. Jadi di sini akan ada masalah untuk pihak pertama dan juga pihak kedua.
kita tak nak pihak kedua menikam pihak pertama dan kita tak nak berlaku pihak pertama menipu pihak kedua. Jadi di sini akan berlakunya lah perjanjian di mana kedua-dua pihak ini perlulah berlaku jujur semasa melakukan pekerjaan. So itu saja di bahagian kontrak. Marketing plan, disebabkan Nick punya hubungan dengan MTAS Production, kami bercadang untuk menggunakan peluang ini dengan memperkenalkan Nick dengan produksi tempatan yang telah bekerjasama dengan MTAS sebelum-sebelum ini. Hal ini akan meningkatkan peluang Nick untuk naik menjadi artis. Selain itu, kami bercadang mempertingkatkan lagi promosi artis dengan membuat YouTube channel yang akan menyebabkan Nick mempunyai skill dalam bidang editing. Kami akan mencari kelas tambahan untuk Nick. Tambahan lagi skill beliau dalam bidang editing lelakonan. Kami akan menggunakan peluang ini dengan membuat siri pendek di YouTube dan akan meningkatkan lagi populariti Nick. Selain itu, kami juga mencari image sebagai representatif beliau berada di khalayak umum dan menjadikan trend yang mana fans boleh meniru gaya pemakaian dan fashion Nick yang sedikit sebanyak yang akan membantu meningkatkan lagi image beliau. Kami juga ingin menjadikan Nick sebagai ambassador atau spokesperson bagi sesuatu produk atau kempen-kempen tempatan. Jika YouTube channel yang kami uruskan meningkat dan populariti Nick meningkat naik, kami mencadangkan akan mengadakan kontes giveaway. Hadiahnya ialah dapat menyertai Nick dalam 1 atau 2 episod di YouTube. Kami akan kenalkan Nick dalam industri dengan menjadikan beliau watak tambahan untuk sebuah projek atau siri tempatan. Dan dengan menjadi watak tambahan untuk sebuah projek, dengan ini dapat membantu meningkatkan lagi kepercayaan director terhadap Nick. Seterusnya dapat membantu Nick untuk mencapai tahap yang seterusnya. Seterusnya, pengeluaran produk. Kumpulan kami telah membangkang strategi pasca produksi dalam mencipta artis baru dengan melibatkan artis yang dipilih mengenai beberapa langkah tersebut. Contohnya pertama, tentukan matlamat. Tetapkan dengan jelas matlamat dan objektif untuk setiap projek. Menyasarkan kerjaan komersial, pujian kreatif atau membina pangkalan peminat setia untuk artis yang dipilih. So, memahami matlamat adalah penting untuk membantu membentuk strategi pasca pengeluaran kumpulan kita orang. Kedua, kena pasti khalayak sasaran. Dengan mengenai pasti khalayak sasaran, artis yang dipilih akan dapat dibantu dengan membimbing keputusan mengenai gaya, nada dan nilai pengeluaran keseluruhan yang akan bergema dengan pendengar yang dimaksudkan. Ketiga, bekerjasama dengan profesional yang tepat. Ia termasuk macam jurutera audio, pengaduan, jurutera induk, editor video dan pereka grafik. Profesional ini akan membantu memperhalusi dan meningkatkan kandungan artis, memastikan nilai pengeluaran berkualiti tinggi. Seterusnya, keempat, aliran kerja dan pengurusan garis masa. Bangunkan aliran kerja yang diperkemas dan tetapkan garis masa yang realistik untuk setiap projek. Ini boleh termasuk perancangan untuk menyunting, mengadun, menguasai, mencipta karya seni dan pemformatan media. Dengan menguruskan proses pasca pengeluaran dengan check-up adalah penting untuk memenuhi tarikh akhir keluaran. Kelima, konsistensi dan penjenamaan. Pasca produksi harus sejajar dengan identiti artis, memunculkan imej yang padu dan boleh dikenali merentas semua. Kandungan konsistensi ini menyumbang kepada membangunkan gaya unik artis dan membina kehadiran jenama yang kukuh. Keenam, kawalan kualiti. Laksanakan langkah kawalan kualiti yang ketat sepanjang proses pasca pengeluaran. Ketujuh, gunakan platform digital. Dengan memanfaatkan platform digital dan perkhidmatan perseniman untuk mengedar dan mempromosikan kandungan artis dengan berkesan. Kelapan, mengumpul dan menganalisis data. Pantau dan analisis data berkaitan dengan prestasi kandungan artis. Jejaki matrik seperti nombor matrik streaman, kadar pelibatan dan maklum balas peminat. Data ini akan memberikan pandangan berharga tentang berkesanan strategi pengeluaran produk dengan membantu pembimbing keputusan masa depan. Rancangan kerjaya pula. Pertama, penyelidikan pasaran.
Dengan mengkaji populariti artis yang sedia ada, mengikuti perkembangan dalam industri hiburan serta mengenali permintaan dan keperluan penonton. Kedua, menyusun kriteria pemilihan. Kriteria tersebut dapat merangkumi bakat, populariti, reputasi artis serta kemampuan artis untuk memenuhi keperluan penonton dan penggemar. Ketiga, melakukan audisi atau penilaian. Mereka perlu menunjukkan bakat dan kemahiran dalam bidang seni yang relevan seperti menyanyi, menari, berlakon atau lain-lain. Keempat, menilai potensi komersial. Mampu menghasilkan keuntungan melalui penjualan tiket konsert, album muzik aksesori artis atau lain-lain. Kelima, membuat pelan penjenamaan dengan melibatkan pembuatan logo, slogan, konsep pemasaran serta melibatkan promosi melalui media sosial, acara langsung dan saluran media lainnya. Keenam, melaksanakan rancangan kerja dengan mengatur jadual, persembahan dan promosi penjualan serta menjalankan aktiviti pengurusan dan pengembangan karya artis secara berterusan. Untuk Nik Muhammad Ashraf, kami mengambil kontrak selama 3 tahun, iaitu tahun 1, tahun kedua dan tahun ketiga. Untuk tahun 1, kami membuat tugasan untuk Nik ialah penyediaan skrip untuk bulan Julai hingga bulan September. Manakala untuk pemilihan pelakon kami buat pada bulan September hingga Oktober. Seterusnya untuk pemilihan lokasi pula kami membuat bulan Disember hingga Februari, manakala pada bulan yang sama, bulan Februari disambung pula pada bulan Jun untuk proses produksi. Seterusnya untuk penggambaraan aksi komedi dan stunt kami membuat pada bulan April hingga Jun dan disambung pula pada tahun kedua iaitu hingga bulan Oktober. Manakala untuk penggambaraan adegan lain kami membuat pada bulan Oktober hingga November dan berhenti seketika pada bulan Disember dan sambung semula pada bulan Januari hingga April. Dan terakhir untuk tahun kedua kami membuat penyuntingan filem iaitu pada bulan Jun dan disambung pula penyuntingan filem ini pada bulan Jun hingga bulan September, dan pada masa yang sama kami membuat penambahan efek visual dan sound. Dan seterusnya kami membuat penilaian dan penyempurnaan untuk bulan Oktober hingga Disember. Manakala untuk tayangan filem dan promosi filem pendek ini kami membuat pada bulan Januari hingga habis kontrak 3 tahun iaitu hingga bulan Jun. Manakala untuk penganjuran filem pendek kami membuat pada bulan April hingga Mei, dan untuk penganjuran acara dan perayaan memandangkan Aidilfitri pada bulan April kami membuat pada penganjuran ini pada bulan April. Dan yang terakhir untuk kolaborasi dan projek khas bagi tugas terakhirnya ialah kami membuat pada bulan April hingga Jun. Itu sahaja untuk cartagan. Terima kasih. Kesimpulannya, industri kreatif berpeluang menerima dan mempamerkan bakat yang belum diterokai yang masih belum dieksploitasi secara komersial. Usaha perlu dibuat untuk merapatkan jurang antara komuniti terpencil atau terpinggir dalam industri kreatif dengan menyediakan kerjasama dalam sebuah platform. Ini juga boleh membantu membawa bakat ini kepada khalayak yang lebih luas yang membolehkan mereka mendapatkan pengiktirafan dan menyumbang kepada lanskap kreatif. Adalah penting juga bagi industri kreatif untuk mengetahui trend dan paradigma popular dan menerokai kekayaan dan kepelbagaian bakat yang wujud di seluruh dunia. Dengan membuat demikian, bukan sahaja bakat yang kurang dikenali akan diberi peluang untuk berkembang maju, malah industri kreatif secara keseluruhan akan mendapat manfaat daripada penyerapan idea-idea syurga dengan perspektif unik dan kekayaan budaya. Itu sahaja dalam kuliah kami. Sekian, terima kasih.